Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, jadi Waalaikumsalam. ya saya ucapkan selamat datang ke sesi kaunseling kita pada hari ini. Okey, jadi mari kita mulakan sesi kita dengan bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Apa khabar awak pada hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi awak selesa dengan keadaan kita sekarang ni. Saya membuat sesi, melakukan sesi secara atas talian saja. Kalau ikut situasi sekarang, saya selesalah sebab duduk kat rumah kan. Tapi yang merisaukan saya itu adalah line internet. Itu saja. Internet, ya betul-betul. Hmm. Okey, jadi sebelum kita meneruskan sesi kita dengan lebih lanjut, okey, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okey, jadi nama saya Khotron Nada binti Muhammad Khadafi. Saya berumur 29 tahun dan saya berasal daripada Jitra Kedah. Okey, jadi awak boleh panggil saya Encik Nada je. Okey, sebab saya tak kahwin lagi. Okey, itu saja apa saya. Jadi sekarang ni saya nak tahu tentang diri awak pula. Jadi awak bolehlah terangkan mengenai diri awak dengan ringkaslah kepada saya. Okey, nama awak, awak buat apa sekarang, umur awak dan sebagainya. Okey. Okey. Nama saya Nurul Nadia binti Yunus. Cik Nada boleh panggil saya Nadia. Okey, saya berumur 21 tahun, berasal daripada Alostar Kedah, dekat je kita. Dan saya sekarang masih study tapi secara ODL di rumah. Boleh saya tahu tak Nadia ni belajar kat mana ya? Saya study dekat UUM Sintok. Oh, UUM. Oh, dekat je. Ya, Okey. dekat je, masih dalam Kedah. Ya. Okey, baik Nadia. Jadi saya ingin bertanya, adakah Nadia pernah menyertai sesi kaunseling sebelum ini dan adakah Nadia pernah mendengar mengenai sesi kaunseling sebelum ini? Saya pernah mendengar tapi belum pernah menyertai. Oh, jadi ini kali pertama Nadia masuk ke. Ya, ya. Bagus, bagus. Okey. Jadi apakah pendapat Nadia mengenai kaunseling? Okey. Jadi itulah apa yang Nadia faham tentang kaunseling ni. Bagi saya lah kan, kaunseling ni tempat untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya kalau kita jumpa kaunselor tu, selalunya kita ada masalah yang kita memerlukan kaunselor untuk menyelesaikan masalah kita. So bagi saya macam kalau kita jumpa kaunselor tu maksudnya kita ada problem lah. Itulah. Okey, baik. Betul lah apa yang Nadia cakap tu. Okey, jadi biar saya terangkan sedikit mengenai kaunseling individu ni. Okey, jadi kaunseling individu ni dia merupakan interaksi di antara seorang kaunselor profesional seperti saya dan juga dengan klien seperti Cik Nadia bagi membantu untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berlaku. Okey. Jadi Cik Nadia, Nadia faham? Setakatlah faham. Faham. Bagus. Okey, jadi saya ingin memberitahulah kepada Nadia bahawa saya ini sebagai seorang kaunselor bersedia untuk mendengar dan menerima segala apa je yang diperkatakan dan dikongsikan oleh Nadia. Dan saya juga ingin memberitahu mengenai sesi kita ni adalah tertakluk di bawah etika kerahsiaan dan segala apa yang diperkatakan dan dikongsi oleh Nadia sendiri akan saya jaga dan tidak akan membuka rahsia ini selepas tamat sahaja sesi kita pada hari ini. Okay. Namun saya ingin memberitahu sekiranya terdapat kemudaratan kepada diri Nadia ataupun orang sekeliling Nadia, maka saya perlu untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Okey, itu saja. Jadi okey, Cik Nadia? Ya, boleh. Okey. Boleh cik. Okey, jadi sesi kita juga akan berjalan selama 30 minit sehingga 40 minit. Jadi kebiasaannya juga
sesi juga akan dijalankan sebanyak 1 kali seminggu. Jadi di akhir sesi ni mungkin saya akan bertanya lebih lanjut lah kepada Encik Nadia mengenai sama ada ingin meneruskan sesi ataupun tidak. Okey, itu saja. Jadi setakat sekarang ni Encik Nadia fahamkah apa yang saya cakap? Faham, Cik. Faham. Okey, bagus. Jadi bolehkah saya ingin tahu mengapa mengenai permasalahan yang Cik Nadia hadapi sekarang ni? Okey. Disebabkan saya ada isu lah saya berjumpa dengan kaunselor kan. Okey, Betul? disebabkan macam kita sekarang norma baru kan. So, kalau dulu kita study dekat universiti, di pusat pengajian. So, sekarang bila study dekat rumah ni, saya macam kurang tak pandai sangat untuk manage saya punya masa untuk saya study sambil saya bekerja, sambil saya uruskan rumah. So macam benda tu bagi tekanan dekat saya untuk macam mana nak balance kan. So sedikit sebanyak dia beri efek dekat saya punya pembelajaran dari segi saya nak siapkan assignment saya, nak benda-benda yang melibatkan pelajaran. Okey, baik. Okey, jadi Encik Nadia, kita juga sudah hampir sampai ke penghujungnya. Okey, jadi kita ada 5 minit lagi, lebih kurang macam tu. Okey, jadi ingin saya merumuskan semula apa yang dikongsikan oleh Cik Nadia sebentar tadi. Okey, mengenai Cik Nadia tak selesa lah apabila berada di rumah tapi perlu belajar secara online dan sebagainya. Dan ini menyebabkan Cik Nadia mengalami tekanan lah kerana ingin menyeimbangkan di antara kehidupan di rumah dan kehidupan untuk belajar dan sebagainya. Betul tak Cik Nadia? Betul. Okey, jadi Cik Nadia ingin menyelesaikan masalah tersebut lah kerana mungkin dia mengalami kekusutan lah dalam kepala Cik Nadia, betul kan? Okay. Ya, betul. Okey, jadi saya ingin bertanya, sepanjang sesi ni apakah perasaan Cik Nadia lah apabila hadir ke sesi saya pada pagi ini? Okey, perasaan saya rasa lega sebab ada someone yang saya boleh luahkan dan dalam masa yang sama boleh menyelesaikan masalah saya. Oh ya, baik. Okey, jadi saya berharap agar sesi kita pada pagi ini dapat membantulah diri Encik Nadia agar masalah yang Cik Nadia hadapi itu dapat diselesaikan dengan baik. Dan jadi saya ingin bertanya lah kepada Cik Nadia sama ada Cik Nadia ingin meneruskan sesi pada masa akan datang ataupun Cik Nadia hanya mau berhenti di sini. Saya nak meneruskan Cik sesi. Nadia nak meneruskan lagi. Okey, jadi boleh saya tahu bila yang Cik Nadia free ya? Kalau boleh saya nak buat waktu yang Cik Nadia free lah. Kalau boleh saya nak waktu yang sama dengan waktu sekarang. Oh, waktu yang Hari sama yang waktu sama. sekarang. Okey, Ya, baik. seperti sesi kita yang pertama ni. Jadi Cik Nadia tak ada apa-apa lah, kekangan apa-apa ke? Jadi Buat masa okey. sekarang tak ada lagi lah. Okay, tak apa. Kalau ada saya akan ya. WhatsApp. Baik. Pasal Kalau Cik Nadia ada apa-apa, Cik Nadia just hubungi saya je lah semula ya. Okey, jadi ya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada Cik Nadia di atas kesudian untuk hadir ke sesi kita pada hari ini. Jadi ya, sampai sini saja sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Okay, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam. Okey, terima kasih sebab sudi datang ke sesi kaunseling kita pada hari ini. Jadi hari ini macam mana? Hari ni saya okey je walaupun saya sedikit penat hari ni tapi alhamdulillah saya boleh juga datang ke hadir ke sesi ini. Okey, 19 hari dah kita sudah berpuasa, jadi puasa penuh? Alhamdulillah setakat ni saya masih berpuasa penuh.
Alhamdulillah. Orang kata apa? Satu kejayaan lah bagi seorang perempuan dapat berpuasa penuh kan. Ya, betul. Jadinya before masuk ke sesi ni buat apa je? Sebelum saya masuk ke sesi ni, saya ada kelas tadi. Lepas tu, habis-habis dia kelas, terus saya masuk ke sini. Masuk ke sesi. Sempatlah untuk masuk ke sesi hari ni. Ya, sempat. Okey. Sebelum tu boleh perkenalkan diri dahulu supaya saya lebih mengenali awak. Okey, jadi nama saya ialah Khotira Nada binti Muhammad Khadafi. Boleh panggil saya Nada. Saya berumur 21 tahun dan saya berasal daripada Kedah. Okey, jadi sekarang ni saya tinggal dengan mak dan ayah saya dan ya saya masih lagi pelajar. Pelajar Okey, setengah jadi masa. jadinya saya boleh panggil apa Nada. Ya, panggil Nada. Okey, Nada ya. Nada mak ayah kerja apa? Ayah saya kerja sebagai pensyarah, manakala mak saya pula bekerja sebagai guru sekolah menengah. Oh, ini family academic lah ni. Ya, betul. Okey, Nada anak yang keberapa? Saya merupakan anak yang sulung daripada 4 adik-beradik. Oh, anak sulung. Okey. Okey, jadi sebelum saya nak mulakan sesi, bagaimana keadaan Nada sekarang? Selesa tak dengan surrounding sekarang? Ya, saya sangat selesa. Okey, tak ada masalah lain apalah. Ya, tak ada masalah. Kalau ada boleh inform saya dulu ya. Okey, baiklah. Okey, jadinya pada hari ini kita akan mulakan sesi kaunseling kita di mana saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Nurul Nadia binti Yunus, merupakan kaunselor untuk Nada pada hari ini. So, sebelum tu saya nak tanya Nada sikit. Nada pernah tak mengikuti sebarang sesi kaunseling sebelum ini? Belum pernah. Ini kali pertama saya menghadiri sesi kaunseling. Oh, pertama kali ya? Okey, Ya. jadi apa pendapat Nada tentang sesi kaunseling? Sebelum ini seperti di sekolah, saya selalu mendengar orang lain berkata yang sesi kaunseling ini hanyalah untuk budak-budak yang bermasalah sahaja. Jadi saya tak berapa berpengetahuan sangat tentang sesi kaunseling. Oh, jadinya Nada hanya merasakan sesi kaunseling ni hanya untuk pelajar yang bermasalah. Macam tu? Ya, betul. Oh, tapi kalau ikutkan sebenarnya kaunseling ini adalah satu sesi interaksi bersemuka, tapi disebabkan kita norma baru, kita boleh buat secara online di antara kaunselor dan klien untuk memperjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh klien. So, kaunselor ni dia akan membantu klien menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan kalau nak ikutkan, kaunseling ni bukanlah hanya untuk orang-orang yang bermasalah sahaja. Contohnya orang yang datang ke kaunseling ni untuk mengetahui tentang personality diri juga boleh datang berjumpa dengan kaunselor untuk sesi kaunseling. Jadinya Nada faham? Faham? Ya, saya faham. Jadinya Nada pun dah tahu serba sedikit tentang kaunseling, kan? Okey, so sekarang ni kita akan mulakan sesi kaunseling kita di mana kita akan berlangsung selama 30 hingga 45 minit dan saya juga berpegang kepada etika kerahsiaan iaitu di mana segala isu yang dibincangkan hanyalah di dalam ruang ini sahaja di antara saya dan Nada. Dan saya juga berhak untuk menceritakan isu Nada ini sekiranya ianya mengancam nyawa Nada kepada pihak yang lebih berkuasa. Jadi setakat ini Nada faham? Ya, saya faham. Jadinya dalam sesi kita ini juga saya berharap Nada jujur dalam setiap isu yang dibincangkan. So setakat ini Nada rasa okey? Ya, saya okey. Jadinya apakah isu yang bermain atau yang Nada sedang hadapi sehingga Nada nak datang ke sesi kaunseling? Okay, tujuan saya datang ke sesi ni adalah disebabkan oleh saya ingin minta agak panduan
bimbingan daripada Encik kerana masa sekarang ni masalah yang saya hadapi, saya sering menghabiskan duit dan saya tidak mampu untuk menyimpan duit saya, dan saya juga sekarang ni boleh dikatakan saya mempunyai masalah kewangan, dan ya saya sangat sedih lah sebab saya sendiri tak tahu kenapa apa yang terjadi dengan diri saya sampai saya tak boleh nak kawal sendiri kewangan saya. Saya terlalu kerap berbelanja sampai habis duit saya, dan simpanan saya sekarang hanya tinggal dalam puluh-puluh ringgit sahaja. Dan saya sangat sedih lah dengan keadaan yang saya jadi sekarang, dengan lagi-lagi pula dengan keadaan pandemik COVID-19 ni kan. Jadi saya boleh dikatakan saya memerlukan duit jugalah untuk saya membeli barang keperluan saya sendiri, menggunakan duit sendiri, tapi sekarang saya sudah tidak ada simpanan. Okey. Jadinya Nada sekarang mempunyai masalah kewangan disebabkan gaya hidup. Betul? Betul. Okey. Okey, seterusnya, boleh saya tahu apa yang Nada perolehi dan apa yang Nada pelajari tentang sesi kaunseling kita pada hari ini? Dengan berkat bimbingan daripada Encik Nadia, saya dapat mengetahui mengenai teknik-teknik cara untuk menyimpan wang dengan betul, dan sedikit panduan juga, nasihat kepada saya agar saya dapat menahan diri daripada berbelanja secara boros. Ya, okey. Jadinya sesi kaunseling ini sedikit sebanyak telah membantu Nada dalam mengatasi masalah kewangan yang Nada hadapi, betul? Ya, betul. Okey. Jadinya untuk sesi seterusnya, Nada bersetuju untuk kita mengadakan sesi kaunseling kedua kita? Ya, saya bersetuju. Okey, alhamdulillah. Jadinya kita akan berjumpa pada minggu hadapan di tempat yang sama dan hari yang sama, dan juga pada waktu yang sama jikalau Nada bersetuju dengan sesi seterusnya. Okey, jadi berdasarkan daripada sesi kaunseling kita pada hari ini, dapat saya rumuskan bahawa Nada mempunyai masalah kewangan yang tidak mencukupi akibat daripada gaya kehidupan Nada yang suka bermewah-mewah. Okey, baiklah. Masa pun telah mencemburui kita. Jadi saya rasa eloklah saya menamatkan sesi kaunseling kita pada hari ini sehingga kita berjumpa lagi pada lain hari. Terima kasih ya. Terima kasih, Cik.